Kalau kita tengok dari satu sekolah yang menggunakan sistem yang kita katakan pengurusan yang moden, yang bersistematik, sekolah-sekolah imtiaz. Sekolah-sekolah imtiaz ni bukan sahaja pelajar dia diberi pendidikan akademik yang baik, bahkan juga mereka adalah mempunyai subjek tahfiz Al-Quran ataupun menghafaz Al-Quran, dan ternyata mampu mengeluarkan pelajar-pelajar yang cemerlang yang menguasai dua bidang dalam masa yang sama. Dan satu contoh, Mahat Tahfiz Pahang. Mahat Tahfiz Pahang adalah dia juga sebuah mahat tahfiz, dan dalam masa yang sama dia juga mempunyai pelajar-pelajar yang belajar di peringkat sekolah menengah, dan ternyata dia muncul sebagai sekolah yang terbaiklah di negeri Pahang dalam dua bidang, dalam pendidikan akademik dan juga dalam bidang tahfiz Al-Quran. Dari segi pembangunan ummah tu, Ustazah lihat macam mana? Saya yakin seorang pelajar yang diberi pendidikan dalam dua bidang, umpamanya dalam akademik, memang penting untuk membangunkan negara, menyediakan modal insan dan sebagainya untuk pembangunan. Dan dalam aspek agama, khususnya pendidikan tahfiz, mampu melahirkan modal insan yang punya jati diri, sahsiah diri, dan yang begitu komitmen dalam kalau Darul Quran, kita juga ada mahat tahfiz yang bergabung dengan kita. Darul Quran tak ada cawangan, tetapi ada mahat tahfiz negeri yang menjalankan program Darul Quran. Untuk mengawal kualiti itu, kita ada standard kita sendiri di mana mesti dipenuhi oleh mahat tahfiz berkenaan. Contohnya program tahfiz Al-Quran, program tahfiz, diploma tahfiz Al-Quran, kita mesti ada mereka mempunyai pensyarah yang cukup mengikut bidang dan khusus-khusus yang diajar. Kalau dia nak mengajar tahfiz Quran, mesti ada kelulusan dalam bidang tahfiz Al-Quran dari universiti yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Ini yang kita nak menjaga kualiti. Tetapi bagi sekolah-sekolah lain, itu dibuat di luar kawalan Darul Quran. Apa yang kita boleh, kita menasihatkan. Untuk itu, Darul Quran, oleh kerana sekarang ini belum ada lagi sijil yang diiktirafkan, maka Darul Quran juga membuka peluang untuk mereka ambil sijil tahfiz Malaysia. Mereka duduk ujian di Darul Quran ataupun di pusat-pusat yang Darul Quran uruskan untuk mendapat sijil ini, bagi membolehkan pelajar ini untuk menyambung pengajian ataupun memperkenalkan diri mereka sebagai hafiz. Dia dengan khilaf, bikhilaf, iaitu ada saktah dan juga ada tak saktah. Tetapi pada wal tak bikhilaf, saktah ataupun tidak saktah, ya, itu bagi siapa? Khallad. Jadi itu perbezaan dalam ayat ini. Qala alam, kalau kita baca di situ, kalau kita saktahkan pada sakin mafsud dan juga kita saktah pada wal-ard, maka saktah. Kemudian tak saktah juga pada al-ard, itu bagi khallad. Okay. Kemudian kita baca dengan saktah pada sakin mafsud, ya, saktah pada sakin mafsud, tidak dibaca dengan saktah. Okay, faham ya? Ya, alhamdulillah. Ini contohnya kita baca, ya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi di situ bacaan khalaf. Ya, sebab dia khilaf pada sakin, tetapi dia bikhilaf pada al. Ya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum. أو المجاز اللغوي عموما وهو كلمة
مع قرينة أبديا شنو تقولون؟ حينما أقول خالد له يد عندي، خالد له، خالد هنا ما أرى له يد عندي. مجاز. لماذا؟ يد. لو قلت مجاز، ما المقصود بيد هنا؟ وصف. هل مقصود معنى مجازي؟ إذا هنا السبب تسمى هنا علاقة سببية أيضا. سببية اليد هي السبب في اليد هي السبب في المساعدة. من قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. هل مقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى له يد؟ لا، ليس المقصود هنا باليد، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر اليد. Kenapa dia membagikan tangan? لأن اليد هي السبب في توصيل المعروف. فاعلية علاقة مفعولية. وقلنا سبب في معنى هذه الكلمة في غير معناها الحقيقي، في غير معناها الأصلي. untuk yang سبب. Apa yang سبب؟ هذا السبب نعرفه من معنى الجملة. كما قلنا في مثال بنى السلطان مسجدا. كمقصود في هذه الآية أن السلطان هو الذي بنى المسجد بنفسه؟ لا، ولكن أداة. نعم، أداة سبب. في سبب هو المجاز المرسل. مجاز المرسل مجاز